Hello, Assalamualaikum. Selamat datang dalam episod pertama Haze ke Korea kerana aku sejenis manusia tak reti duduk diam-diam dalam negara dan kaki memang tak berbedung. Percutian kali ini, Haze dijemput oleh Instagram I want to go to Korea. So kalau nak pergi tu, please sebut nama Hazman Huze untuk dapat diskaun. Tapi sebelum singgah ke IG tu, tengok dulu video ni untuk tengok apa tempat-tempat menarik untuk dikunjungi di Korea. Dan kali ini Haze akan ke Seoul dan Busan selama seminggu. Seperti biasa, video ini padat dengan info sebab walaupun tak dapat ke sana, Haze pastikan you all belajar benda baru dan tengok video pun dah macam ikut melancong sekali. Tapi sebelum tu, Haze bagi konteks sikit lah pasal permulaan trip ke Korea ni. Pada hari flight nak ke Korea, Haze sebenarnya dari Uniza Terengganu bagi top. Haze terlepas flight pagi dari Terengganu untuk ke KLIA dan terlepas flight tengah hari dari KLIA ke Korea. Makanya aku kena beli tiket baru. Jadi tips pertama sebagai traveller, kalau anda dari negeri lain bertolak dari negeri masing-masing nak ke KLIA, ambillah flight sehari sebelum. Sungguh mahal kesilapan bodoh yang telah aku buat itu. Okey dan baby, rasa kita boleh start jadi educational. Sampai akhirnya, ya Allah. Okay, so Haze dah sampai dekat hotel. Aku nak bersiap ke tidur kejap. Kau tidur tak bangun pula. Aku nak rehat kursi pinggang. Sementara tunggu Haze tidur sebab mengah naik kapal terbang, Haze mulakan perjalanan kita di jantung Korea Selatan, bandar yang penuh dengan kehidupan dan dinamik, Seoul. Seoul merupakan bandar di mana zaman silam bergabung dengan dunia moden. Pencakar langit menjulang tinggi bersebelahan dengan istana dan kuil bersejarah. Di sini kita akan menemui istana Gyeongbokgung yang menjadi bukti kemegahan dinasti Joseon, tepat di pusat bandar. Manakala berdekatan dengannya, kita boleh melihat menara Seoul yang menawarkan pandangan metropolis yang luas. Halo, Assalamualaikum. Kita sekarang dah berada dekat tempat makan lah, of course lah. Sampai negara orang aku buat, aku makan terus. Bersama dengan dia, ada muka dia pernah keluar dekat video Istanbul, Fairuz namanya. Setelah beberapa episod baru nak perkenalkan nama. Ada beberapa orang-orang lain dekat sini. Lepas tu ada lagi orang-orang kat belakang. Kita kat Isandong. So kita sampai kat satu tempat. Nama kedai ni apa? Sujebi. Sujebi? Sujebi. Dekat Sujebi. Sujebi tu bendalah ni. Sabar jap. Ni Sujebi. Macam pasta. Lah, pasta adalah sejenis, kan pasta dibuat daripada gandum dengan telur kan. Yang ni macam rice. Okey, yang ni pula adalah gulbengi. Tak apalah, korang baca je lah kat sini. Sebelum kita teruskan perjalanan, eloklah Haze terangkan beberapa benda yang perlu dielakkan oleh orang Malaysia bila berada di Korea. Sebagai contoh, jangan tapau makanan kemudian makan makanan itu di restoran. Undang-undang Korea menetapkan buat mereka yang telah membungkus makanan yang telah dipesan, kita tidak boleh makan makanan itu dalam restoran. Jika tidak, kita akan didenda. Jangan bagi tip. Memberi tip bukanlah kebiasaan di Korea Selatan dan kadang-kadang boleh dilihat sebagai penghinaan. Caj perkhidmatan biasanya termasuk dalam bil di restoran dan kaki tangan tidak menjangka tip tambahan. Jangan gunakan satu tangan sahaja bila memberikan atau menerima sesuatu seperti kad kredit, hadiah atau bersalaman. Gunakan kedua-dua tangan atau sokong lengan kanan anda dengan tangan kiri untuk menunjukkan hormat. Tak bestnya bila hujan kan. Nak vlogging pun susah. Kalau macam tertinggal fakta ke benda semua ni, nama tempatnya adalah Insadong. Insadong ni macam apa? Jonker Walk Macam Jonker Walk, tapi Jonker Walk tu macam panas. Datanglah sini. Datanglah sini. Kalau hujan macam ni tak best lah berjalan. Tak, sebab susah. Aku nak pegang payung, nak pegang tripod. Aku dah macam Azwali tadi. Dia jual apa? Kutarik. Nama dia Kutarik. Tarik. Jararam. Bagus. Bulung. Gultari juga dikenali sebagai gula rambut naga atau kek istana, adalah makanan pencuci mulut tradisional Korea yang asalnya diperuntukkan untuk kerabat diraja semasa dinasti Joseon. Ia juga popular di bahagian lain Asia seperti China dan Taiwan, di mana ia mempunyai nama-nama dan variasi tersendiri. Proses pembuatan gultari sangat menarik dan sering dilakukan sebagai pertunjukan tepi jalan untuk penonton. Ia bermula dengan madu yang dikeraskan selama 2 minggu yang kemudian ditarik dan dilipat berulang kali sehingga membentuk ribuan helai yang halus dan licin. Helai-helai ini terlihat seperti rambut beruban nenek-nenek tua. Wow, rambut nenek.
Di dalam kepompong benang madu yang halus ini, campuran kacang berserbuk, biasanya kacang tanah, badam, coklat atau isian manis lain dibalut bersama. Sedap gila. And one box kind of flavor. Peanut, diamond. Dia tak manis. Tak manis. Sedap lah. Okay. Sedap kan? Tapi dia kena masak on the spot. Kalau dia tu dia jadi keras. keras. Oh ya ke? Tu yang bulu-bulu tu, bulu nenek tu, dia pakai honey. Dia buat daripada Honey campur madu. kampung. Oh. Jalan Isadong yang terletak di jantung ibu kota Seoul adalah salah satu tarikan menarik di Korea Selatan. Dekat sini ada galeri seni dengan sekitar 100 galeri seni di kawasan ini. Rumah teh tradisional pun ada untuk pengalaman mencuba pelbagai jenis teh Korea dan pencuci mulut tradisional Korea. Pada hujung minggu, jalan utama Isadong ditutup kepada lalu lintas kenderaan dan menjadi tempat untuk persembahan jalanan. Dan yang terakhir sekali adalah Samsigi Mall. Apa ni comilnya? Tempat ni. Tempat apa ni comilnya? Okay, dia macam shopping mall tapi dia berkonsepkan arts. Dia tak ada tangga yang macam tipikal tangga nak kena naik ke setiap tingkat. Kalau you perasan naik satu tangga ni, you akan berpusing je spiral sampai atas. Samsigi adalah kompleks pembeli belah unik yang terletak di Insadong, Seoul. Dibuka pada tahun 2004, terdapat lebih daripada 70 kedai yang menawarkan pelbagai barang dari kraft buatan tangan hingga fashion Korea yang unik, perhiasan, aksesori dan hadiah yang pelik-pelik. Di puncak kompleks terdapat Sky Park yang cantik, sesuai untuk berehat setelah berjalan-jalan di sekitar kompleks atau hanya menikmati pemandangan Insadong. Tapi kami tak dapat naik lah atas sebab tengah hujan. Takut kena panah petir. Takut petir tu ingat, si rambut panjang ni setan ke? Jom panah dia. Dan Samsigi juga sering mengadakan bengkel di mana pengunjung boleh mengambil bahagian dan belajar buat pelbagai craft tradisional Korea seperti buat hanji iaitu kertas tradisional Korea atau seramik. Pasal ada aktiviti pakai hanbok tau. Dia nak pakai hanbok dalam tengah hujan ni ke? Sekarang sis hujan, dia ada studio punya. Nak baca tak reti. Apa nama tempat ni? Insadong Tourist Center. Insadong Tourist Center. Tourist Center diorang pun buat duit Ya Allah. Susah ni vlogi sampai pegang payung lah. Insandong PR Center. Insandong PR Center ni adalah macam diorang memperkenalkan pelancong-pelancong kepada budaya diorang. Kita boleh nampak dekat situ. Anda boleh baca ke tak? Jauh sangat kan? Pada muka. Dia ada hanbok experience. Hanbok experience tu adalah kita pakai baju tradisional diorang. Dia bayar 3,000 won. Pilih satu baju, lepas tu boleh bergambar dekat diorang punya set dekat situ. Adakah aku akan gigih memakai benda lah ni? Cuba teka dalam banyak-banyak baju lelaki ni, Haze akan ambil warna apa? Of course lah warna pink. Mana tak? Hanbok adalah pakaian tradisional Korea dicirikan dengan warna yang cerah dan garisan sederhana tanpa poket. Secara historikal atau sejarah, hanbok adalah petunjuk jelas tentang status sosial dengan pekerjaan seseorang. Jenis kain, warna dan hiasan tambahan digunakan untuk membezakan antara kelas. Yes, hi. Hi, What's your name? Sorry. I'm Bella. Nice to meet you. Hello Bella. So sampai kat aku nama Melayu gila. Bella. Hello Bella. So Bella, you can speak Malay, right? Terima kasih sama-sama. If you want to be like a royal person, Okay. I recommend. I'm already royal in Malaysia. So. Wow, what an honor. What an honor. Keluarga diraja mempunyai hanbok yang paling rumit dan juga mewah. Raja, permaisuri dan putera memakai hanbok yang diperbuat daripada sutera terbaik dalam warna yang cerah dengan sulaman yang rumit. Okay lah. Okay lah. Okay lah, dia kata. Hanbok mereka sering menampilkan sebuah overcoat corak naga yang hanya boleh dipakai oleh raja. This is also for king's clothes. For kings, okay. Yeah. Yes. King of your heart. I have long hair. I can tie like this. Sure? Yes. If you want. Yes, I can tie like this, tajam like that. Hanbok permaisuri pula ditandakan oleh wonsam, sebuah overcoat dengan warna yang berbeza menandakan pangkat kebangsawanan yang berbeza. Kelas Yangban atau golongan bangsawan terdiri daripada pegawai dan sarjana berpangkat tinggi, juga memakai hanbok sutera berkualiti, tetapi pakaian mereka kurang rumit berbanding dengan keluarga diraja. What is this for? Actually, this is for like high official. Government official. It's okay. Today I humble. You Today I are a humble. royal person, so. Pakaian lelaki biasanya putih atau bayangan gelap dan pakaian wanita lebih sedikit berwarna. I'm missing a hand. Big. Oh yeah, it's always like confusing. Hold on. One moment. Like that, huh? Yeah. Like Yes. all official royals. That's why they have this, right? That's why they have the top part. This one. The higher part is for their hair. They have longer hair back That's then. right. Yeah. Correct. How do you know? Huh? How do you know? I like to read. Okay. Terus jadi royal. Sorry guys, aku kat Korea tak humble lah.
I refuse to be humble in Korea. Golongan rakyat biasa pula termasuk petani, pekerja dan pegawai berpangkat rendah biasanya memakai hanbok putih yang diperbuat daripada hem atau kapas kerana warna putih dianggap sebagai simbol kerendahan hati dan kesucian. Namun, mereka akan memakai hanbok yang dicelup warna-warni untuk acara khas seperti festival dan perkahwinan. Kelas hamba atau chonmin, kelas paling rendah, seringkali dibatasi dengan memakai kain hem atau rami kasar dalam warna semula jadi bahan ini tanpa sebarang pewarna. Dengan ni mengumumkan pakcik dah tengok dah bulan tadi. This will be my working visa application picture. Okay. Yes. I apply to become your king. Mana budak-budak nak jadi content creator tu. Ingat senang kerja aku. Tonha. Chon. It's like Chon. your highness like this. Mama. Yeah, mama. You can still say mama. Serius kejap. Serius kejap. Dah betul diorang panggil diorang punya raja gitu. They call their kings like that, right? Yeah, Mama. mama. Mom. Serius kejap. Cantiknya dia punya baju dengan sofa. Tak tahu mana beza. Dah. Macam mana sofa, mana awak tu. Kat luar cantik. Boleh kat luar pakai kasut yang dulu. Takut orang keluar kat luar tu sembah saya juga. Nampak muka barai kan? Kejap, one last stop, kita akan ke Myeongdong. Selepas ini kita ke Myeongdong Street pula yang terletak dekat tengah Seoul, adalah salah satu kawasan beli belah paling terkenal di Korea Selatan. Ia terutamanya dikenali untuk pelbagai kedai kosmetik dan juga penjagaan kulit. So memang ni bakal jadi tempat favourite Haze lah. Jenama global seperti Innisfree, Nature Republic, Etude House dan Sulwhasoo mempunyai kedai utama dekat Myeongdong ni, serta pelbagai jenama lain yang kurang dikenali. Tapi kita orang akan stop kejap makan. Tak tahulah makan tengah hari ke makan malam ni, sebab aku dah tak tahu nak tengok jam dan waktu kat sini macam maghrib je daripada siang tadi. Ni adalah tempat nasi goreng yang dia akan goreng atas meja according to tour guide kita, dan tempat ni halal dan boleh makan. Okay, let's go. Ni tempat dia kat Myeongdong. Macam mana nak makan ni? Satu hidangan Korea yang popular yang sering menyajikan nasi goreng dalam kuali besar adalah dak galbi. Hidangan ni dibuat dengan menumis ayam yang telah diperam dalam sos gochujang, iaitu paste cili merah yang pedas dengan pelbagai sayuran seperti kobis, ibu keledek dan juga bawang. Dan di akhir masakan tadi, nasi sering ditambahkan ke dalam kuali dan ditumis dengan sos dan bahan-bahan yang ada tadi. Dak galbi adalah hidangan komunal. Biasanya dimasak di meja dalam kuali bulat besar atau kuali panggang. Komunal maksudnya di sini memang it's meant for sharing oleh 3 hingga 4 orang. Tapi kalau Haze, aku seorang je lah boleh habiskan sebab aku kan gegasi. Sesetengah dak galbi akan tambah cheese dalamnya dan sayur-sayuran untuk kurangkan kepedasan kalau tak tahan. Dan yang paling sedap sekali adalah kerak-kerak nasi yang terhasil dari dalam kuali tadi. Okey, sekarang kita pergi shopping pula. Myeongdong ni diiktiraf secara meluas sebagai pusat industri kecantikan dan kosmetik Korea Selatan. Kepentingan daerah ini kepada industri kecantikan adalah sangat besar, baik secara domestik dan antarabangsa. Myeongdong dipenuhi dengan kedai kecantikan dari pelbagai jenama baik tempatan dan antarabangsa. Banyak jenama yang melancarkan produk baru mereka di Myeongdong, menjadikannya tempat untuk mengetahui yang terkini dalam produk kecantikan dan penjagaan kulit. Besok kita datang lagi tau. Besok kita datang lagi kan? Yes. Besok kita datang lagi tu, kita ada sejam je kat sini. Banyak kedai di Myeongdong menawarkan perundingan kecantikan dan tutorial makeup, menyumbang kepada pengalaman kecantikan secara keseluruhan. Kedai-kedai kecantikan bukan sahaja merupakan outlet runcit, mereka adalah tempat di mana pelanggan dapat mencuba produk, mendapatkan nasihat penjagaan kulit dan belajar tentang trend kecantikan terkini. Myeongdong terkenal dengan amalan pemasaran jalanan. Pembantu kedai sering memegang bakul sampel percuma, akan berdiri di luar kedai menggalakkan orang ramai untuk masuk. Strategi sampel percuma ini popular dan membolehkan pengunjung mencuba produk sebelum membeli. Datang sini memang banyak sampel boleh dapat dan cuba. Barang Haze beli ni dekat Myeongdong. So ini salah satu, tak pernah dengar kan brand ni, sebab brand ni rasanya tak dekat Malaysia kot. Mediheal ni dia punya face mask adalah yang paling terbaik. Malah pernah masuk Vogue.com. Aku beli dia terus. Dia punya satu set ni lah. Ada moisturizer, ada toner, ada serum. Misha. Bukan Misha Oma tapi Misha BB cream. Esok Haze akan menyamar orang Korea ya, dan jadi sangat elok ya. Sunscreen, pigment warna supaya kita tak payah nak pakai foundation masa kita pakai benda ni. Yang warna biru ni semua RM214.90. Murah kan? Murah kan? Buy one free one yang ni total RM136.56. Aku ingatkan orang tipu bila datang Myeongdong tu, kalau beli barang kosmetik sini murah gila Haze, tapi memang betul. So I will need to sleep first, and tomorrow kita akan sambung lagi perjalanan kita. Okay, Assalamualaikum. Dalam episod seterusnya, inilah jalan yang orang datang kau nak buat muka. Ini adalah jalan di mana banyak orang buat pembedahan. Seperti biasa, kalau dah namanya Korea, kita kerja makan je lah.
Setiap kali aku pergi trip-trip macam ni, aku makan je kerja. Apa benda bawa aku pergi perpustakaan ni? Perpustakaan negara pun aku tak pernah singgah. So korang yang datang ke Seoul, Korea, teringin nak datang apa benda library ni? Starfield Library Starfield Library. Sebab apparently aku seorang je kat dalam Malaysia yang tak tahu tempat ni. Lorong ni lah punca duit aku lesap. Hongdae ke apa tak namanya. Tapi kena tunggu next episode lah. Haze busy sikit. Tapi janji tak sedar lama-lama. Nak tahu bila keluar, kena subscribe dan tekan notification button. Assalamualaikum. Bye.